Sembahyang semua sama. Allah. Kita dengar tengok, sungguh syurga ni belum tahu lagi. Kadang-kadang nampak aja dekat sini tapi hatinya lain. Allahu Akbar. Oh, tak tutup air. Allahu Akbar. Duit dalam poket tinggal 15 je tadi, macam mana? Sejam je untuk solat tapi 23 jam untuk dunia. Macam mana otak kita tu nak ingat Allah yang banyak? Tu salah. Tiba-tiba terdengar bunyi ngauman yang sangat kuat. Bunyi apa? Ngauman api neraka. Yang mana jaraknya berapa jauh? Yang bunyi ni jarak dah dekat ke? Belum. 500 tahun perjalanan. Jadi hidup kita ni biarlah mati dalam keadaan berusaha. Allahumma khtim ala nabi husnil khatimah wala takhtim ala nabi su'il khatimah. Bawa bakul berisi limau, sangat borek payah nak jinjing. Biar mati di baham harimau daripada mati digigit anjing. Kono baham harimau steady lah sikit. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Ta'ala sekalian alam. Salam dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak diucapkan kepada tuan pengurusi acara, bahagia tuan pengurusi masjid, tuan imam bersama tuan pengurusi masjid, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian. Kita lihat bagaimana Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sadaqallahul azim. Sungguhnya pada diri Rasulullah itu ada satu contoh ikutan terbaik, uswatun hasanah, teladan terbaik, suri teladan terbaik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, siapa nakkan rahmat Allah dan nakkan hari akhirat, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Jadi hari ini semua orang nakkan akhirat tu, kalau boleh spesifiknya akhirat, kalau boleh semua nak syurga. Tak ada siapa pun nak neraka. Bila sebut pasal neraka kan, pernah satu ketika malaikat Jibril turun, dia mengadu kepada Nabi. Muka dia pucat lesi. Nabi tanya, kenapa kau wahai Jibril? Aku tadi terkejut. Aku tengok macam mana Allah perintahkan kepada penjaga neraka akan menyalakan nyalaan api neraka itu selama 1000 tahun. Daripada warnanya merah sampai menjadi putih, kemudian dinyalakan lagi 1000 tahun sampai menjadi hitam. Kepanasannya tidak terperi. Dikatakan kalau terbukalah pintu neraka itu walaupun sebesar lubang jarum, hancur dunia ni. Macam itulah dahsyatnya. Dan kalau kita tengok, disebutkan, diceritakan ada banyak, ada 7 pintu pintu neraka. Maka Nabi tanya, kau bagilah tahu aku apa pintu ni? Kata ada pintu, ada neraka sakar, ada neraka jahim, ada neraka untuk orang yang menyembah api, ada neraka untuk orang kafir, neraka untuk orang yang menyembah berhala, neraka untuk orang yang tak sembahyang, sebut neraka untuk orang munafik ada. Tapi sampai pintu yang ke-7 Jibril tak sanggup menyebutkannya. Maka Nabi tanya, pintu ke-7 itu pintu untuk siapa? Sesungguhnya dengan berat hati, Jibril kata,
pintu yang ketujuh itu dikhususkan untuk umatmu yang berdosa kepada Allah. Menangislah Nabi, menjerit sampai pengsan. Nak tunjuk sayang Nabi gitu, sampai pengsan menangis. Jibril pun sama menangis memangku Nabi. Dan bila Nabi tersedar daripada pengsan tu, Nabi terus tanya soalan. Soalan pertama keluar pada mulut Nabi bila tersedar, aku tahulah ada satu pintu tu khusus untuk umat aku, tapi ada tak seorang yang akan masuk dalam? Manalah tahu pintunya ada tadi, tapi tak ada siapa masuk pun. Pintunya ada dah. Maka jawab Jibril, sesungguhnya ada wahai Muhammad. Sugul dan sedihlah Nabi gitu. Masuk dalam rumah, Nabi semayang, Nabi menangis, Nabi sujud, Nabi nangis, Nabi tidur pun Nabi menangis mengenangkan nasib umatnya. Kita relax ya. Nabi sedih, kita masuk neraka, kita sebut neraka gelap lagi kan? Siap sambut lagi, siap memuja setan lagi. Itulah tadi budak-budak Red Devil kat luar tadi, Manchester United, berani dia menyebut kat saya tadi. Tak apalah, bagilah dia suka sikit, friendly. Alah. Nah, tapi betul lah dia kan, kita boleh tak ada rasa apa. Zaman Nabi dulu, Nabi cerita pasal neraka, mengeletang-letang takut. Berapa Nabi itu yang isteri Nabi tukar topik tu, ya Rasulullah, syurga tu macam mana? Dia tukar saja. Itu sebab salah satu kelebihan Nabi kita dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi kita berpeluang untuk tour semua tempat. Tengok orang yang tak semayang jadi apa, tengok orang berzina macam mana, orang tak bayar zakat macam mana, orang yang makan harta anak yatim macam mana. Semua Nabi dah nampak. Nabi tinjau dalam syurga, Nabi tinjau dalam neraka. Dan dalam neraka Nabi nampak siapa yang ramai? Yang ramai siapa? Tahu kan? Tahu. Degil, tetap degil. Itu masalahnya tu. Orang Sarawak cakap degil tu. Apa dah? Tinggal tatap tinggal. Tetap tinggal. Ada je nak lawan. Suami cakap sikit 10 balas. Bukan orang sini lah, tempat lain. Sini okey. Orang yang datang masjid okey. Kan? Macam itulah. Jadi malam ni kita cerita pengorbanan menuju syurga. Kenapa kita kena korban pergi syurga ni? Malam ni boleh kot nak pergi lepak dekat pasar raya. Boleh je malam ni dekat rumah tengok TV suka-suka. Boleh kot ambil 2-3 lagu karaoke. Tapi kenapa kita korbankan itu sebab datang sini? Itu sebab kena jaga langkah kaki kita. Dalam kuliah yang lepas saya datang sini, perkara yang ke-6 Abdullah Samakan dia kata apa? Jaga langkah kaki kita. Salah satu melangkah ke masjid. Meninggal tiba-tiba. Soalan orang tanya, masa bila arwah ni meninggal? Arwah ni baru balik dari masjid. Elok lagi cerita. Masa bila dia meninggal? Dia tengah bersiap lagi masjid. Elok lagi cerita. Masa bila dia meninggal? Tengah semayang kat masjid. Allah. Masa bila dia meninggal? Tengah siap-siap di mahud. Tak elok cerita. Masa bila dia meninggal? Tengah buhut lagi teruk. Dah macam mana Minah Thailand tu salah pegang, mati terus. Terperanjat semua. Yang faham-faham, tak faham sudah. Betul. Jaga langkah kaki kita. Sabda Nabi SAW, Allah berfirman, aku sediakan bagi hamba-hambaku yang soleh syurga yang tidak pernah dilihat oleh mata,
tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah terdetik dalam hati manusia. Bagilah Steven Spielberg, dia mungkin boleh menghidupkan dinosaur, tapi dia takkan dapat gambarkan syurga dengan sebenar-benar. Sikit pun tak boleh. Allah Ta'ala bagi tahu tak pernah terlihat dari mata, tak pernah terdengar kat telinga, dan tak pernah terdetik oleh hati. Bacalah firman Allah, tak seorang pun mengetahui berbagai-bagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Maknanya apa yang kita buat atas muka bumi ini. Syurga, segala nikmat, keindahan, kebahagiaan, ketenangan dan kemewahan semuanya terangkum dalam satu anugerah. Hanya insan yang terpilih sahaja akan mendapat rahmat Allah. Dapat rahmat Allah itu adalah tiket nak masuk dalam syurga. Maka kalau diberi pilihan untuk kekal hidup di dunia atau di syurga, mana mungkin ada seorang pun yang akan menolak untuk menjadi salah seorang daripada penghuni syurga. Jangan terpedaya dengan dunia. Dunia itu sementara sifatnya, apatah lagi yang ada dalam dunia. Jangan lupa hashtag dunia bukan tempat tinggal, hashtag dunia tempat meninggal. Kalau di Semenanjung, siapa yang ada pengalaman pergi Semenanjung ikut lebuh raya, dia ada banyak hentian rehat R&R. Tempat hentian rehat ni dia adalah bilik airnya, ada tempat makannya, tempat minumnya, sangat selesa dan cantik. Cantik pun belum pernah lagi orang berhenti dia kata, kami ingat kami nak buat rumah sini. Tak pernah. Sebab itu tempat persinggahan saja. Persinggahan, singgah sebentar. Tak ada orang cantik lagi buat rumah sini bagus, buat banglo ke sebiji. Buat rumah lah, kecil pun tak apa, janji ada rumah. Tak. Sebab itu hanya hentian sementara. Macam itulah dunia. Kita tak pernah tengok ke ada orang kaya tiba-tiba mati, hartanya habis? Kita tak pernah tengok ke ada orang tu dia pandai menyanyi, tiba-tiba mati, hartanya habis? Kita tak pernah tengok ke orang berniaga kena tipu dengan orang, habis? Allah Ta'ala nak ambil macam tu sekejap. Tu sebab Samsul debat, okey datang kampung setiap, okey jom ajak saya datang lah. Saya ada yang pernah tanya, saya tak pernah cakap kalau tak ada 10,000 orang saya tak nak datang. Okey saya datang ya. Saya tak pernah cakap pun kalau ada penyokong Manchester United saya tak nak datang. Tak ada. Tak ada, okey. Betul kan? Kenapa? Sebab dunia ni sementara. Cuba tengok Bangladesh ya, tengok tak Bangladesh, dia makan nasi letak kuah kari, letak bawang sebiji, dia boleh makan nyok tu berkuah. Dia tak ada sibuk pun nak letak selawat ke, nak makan asam pedas ke, tak ada. Makan. Lepas tu baju kuning, seluar biru, kasut hijau, tak ada kisah. Lepas tu jalan sesama jantan pegang tangan. Dia tak kisah cakap lah apa nak cakap, sebab Malaysia ni bukan tempat tinggal dia. Dapat duit gaji, zam hantar. Dapat duit, zam hantar balik Bangla, zam hantar. Tiba-tiba dah tak boleh kerja, dah PKP, dia pun beli tiket flight balik Bangladesh, kaya-kaya. Balik tengok dah ada rumah besar, kereta besar, bini pun dah besar, hari-hari makan, kenyang, suami bagi duit. Betul? Kan? Jadi namun pada ketika ini tak ada siapa pun dapat melihat syurga, ia dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala, namun gambarannya termaktub dalam Al-Quran. Manusia tidak mendapat keistimewaan berada dalam syurga lagi kerana ketentuannya akan berlaku pada satu masa selepas mereka meninggalkan dunia ini.
Meskipun syurga termasuk dalam perkara-perkara gaib, Allah tetap menjelaskan kenikmatan syurga di dalam Al-Quran. Gambaran ni bagi tujuan apa? Untuk bagi semangat, motivasi pada kita. Di mana kita, kemana kita selepas ini. Biarlah kita duduk kampung, rumah kita biasa-biasa, pijak lantai pun berbunyi sekarang boom, jatuh pula bagi lubang terus. Tak apa, sebab dunia apa yang kita kisah sangat. Orang tu rumah banglo runtuh pula, tengok tak dekat apa tanah runtuh habis dengan mengelongsor rumah banglo tu, rumah batu tu. Bukannya harga 300,000, 200,000, juta. Nak cerita apa? Titanic tu, kapal Titanic tu, dia orang reka bentuk sebagai satu kapal yang tak akan tenggelam, dia kata. Punya hebat. Baru pelayaran pertama langgar iceboat, ketulan ais, sekarang siapa manusia nak bagi jaminan? Saya jamin, confirm. Ayat dia, kau tengok mesti dia kahwin dengan aku punya. Contoh dia kata, kau tengoklah dia mesti kahwin dengan aku. Ini Samsul debat lah, contoh lah dia cakap gitu lah. Dia saya cakap nama dia, ini Sarindul dah. Sekali Salmah pergi sama dengan Cik Ramli dah. Cakap apa? Kita kata siap berani sebut, saya jamin jangan. InsyaAllah, dengan izin Allah, aku garanti dia kahwin dengan aku. Sekali dia kahwin dengan Piuris Nilova. Kenalah move on macam tu lah kan. Ada je contoh lah, tak apalah, member-member je tu kan. Jadi amalan yang dilakukan manusia belum tentu melayakkan dirinya mendapat syurga, kerana segala-galanya bergantung kepada rahmatnya. Sembahyang semua sama. Allah kita dah mau tengok, sungguh syurga ni belum tahu lagi. Allah, rupanya dia tengah mikir benda lain. Kadang-kadang nampak aja dekat sini tapi hatinya ke lain. Allahu Akbar. Jadi tak Samsul Debat datang tengah layang dari fikir, tak nampak Samsul, tak jadi. Si jadi Samsul. Kami anggar Samsul Debat ada kat luar. Aduh, payah betul. Allahu Akbar. Oh, tak tutup air. Allahu Akbar. Duit dalam poket tinggal 15 ringgit tadi, macam mana? Dia jumpa barang hilang dalam sembahyang. Macam mana tu? Sebab apa jadi macam tu? Sebab bila kita solat kan, berapa minit sembahyang subuh kan? Letaklah 5 minit subuh, 5 minit zuhur, 5 minit asar, 5 minit maghrib, 5 minit isyak, apalah 5 minit. Masuk doa lah dengan witir semua, kita tambah lagi 5 minit, 10 kali 5 berapa? Baru 50 minit. Tak apalah genapkan sejam je untuk solat, tapi 23 jam untuk dunia. Macam mana otak kita tu nak ingat Allah yang banyak? Tu salah. Allahu Akbar. Mana makan sedap. Allahu Akbar. Imam macam Qul ya ayyuhal kafirun. Berlagu pula dia. Aduh, lambatlah hari ni. Dalam hati marah imam. Oh, betul.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah 3 kali dah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dia masuk 4. Astaghfirullah yang belakang 3 sudah. Ada je tak puas hati. Semua tak betul. Kan? Itulah hidup kita ni, macam mana? Zikir banyak sikit marah, doa panjang marah. Tuan-tuan nak belajar doa panjang, datang lagi 9. Oh, zikir pun panjang. Siapa yang pernah datang sembat? Ada lah yang pernah lagi 9. Zikir mana ada pendek-pendek? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Rabbi shfina min kulli da wa afina minal bala. Rabbi shfina min kulli da wa afina minal bala. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Panjang tu. Dah hilang-hilang lutut baru doa. Al-Fatihah. Udah satu malam tu. Doa apa panjang ni? Allah. Bila lah imam ni nak mati ni. Betul. Payah betul. Lagi satu lagi, kadang kita beramal kita tak yakin. Doa, ya Allah berikanlah aku kejayaan. Tak dapat tak tidak, itu masalahnya. Pernah tak dengar ada satu tuan guru dia mengajar anak murid dia. Dia mengajar mengaji, dia mengajar ni, dia mengajar kitab ni, dia belajar kitab ni, belajar tentang fiqh, belajar tentang Quran, belajar tentang hal ilmu hadis. Setiap hari dia nak balik, dia kena menyeberang sungai. Menyeberang sungai. Entah macam mana satu hari dia balik, perahunya hanyut. Sudah. Dia boleh, tuan guru. Apa dia lah, tak balik lagi. Tuan guru, perahu saya hanyut. Tuan guru tolonglah, tuan guru pinjam perahu tuan guru boleh. Tuan guru malas nak keluarkan apa semua. Selawat 3 kali, baca Fatihah. Okeylah. Ya ke? Ya. Budak ni pun buat. Okeylah. Besok tu dia datang macam biasa. Hari ketiga datang macam biasa. Yang tuan guru tak ada syak apa-apa. Agaknya jumpa perahu lain agaknya. Dia satu hari dia kata, tuan guru, tolong tuan guru. Apa hal ni? Ada orang meninggal kat kampung saya, tak ada siapa nak uruskan tuan guru. Tuan guru lah harapan kami. Imam bilang semua balik kampung ni. Yalah sekejap, aku bersiap sekejap. Imam pun bersiap. Pergi sampai dekat sungai, perahu tak ada. Perahu mana? Tuan guru, semenjak tuan guru ajar saya ayat tu, saya dah tak pakai perahu dah. Biar betul. Betul, tuan guru tengok kan. Dia selawat 3 kali, dia baca Fatihah, berjalan di atas air tu. InsyaAllah, tak sangka pula tuan guru dah. Cepat ke tuan guru? Tuan guru dia pula selawat 3 kali, baca Fatihah, tenggelam tuan guru. Dia mengajar anak murid dia tadi. Anak murid dia yakin. Dia tu tak yakin masalah. Iya, bukan cakap apa, betul tak? Kadang-kadang ayah bukan main lagi. Kita jangan serokok. Jangan jadi macam bapa. Mana boleh macam tu? Kita kena tunjukkan teladan. Kenapa? Marah tu tajuk okok. Persoalannya sejauh manakah kita menginginkan syurga Allah? Allah menjelaskan perihal syurga melalui firman yang bermaksud, dan segeralah kamu kepada mengerjakan amalan yang baik untuk mendapat keampunan daripada Tuhanmu dan mendapat syurga yang bidangnya seluas segala langit dan bumi yang disediakan untuk orang bertakwa. Surah Ali Imran ayat 133. Faham tak? Cepat-cepat buat kebaikan banyak-banyak. Contoh, cuba tanya, malam ni mam agak-agak berapa ramai jemputan? Saya ingat saya nak bersedekah, nak jamu orang makan.
Bajet malam ni berapa ramai? Anggaran nak kehadiran berapa ramai? Berapa ramai ni? 150. Kalau macam tu lain kali sajalah mam. Ramai pula rasa tak jadi. Dia tanya sebut 150, tak apalah mam, lain kali saya saja je tanya tadi, tak jadilah dia kata. Sikit buatlah cara sikit kan. Sikit cakap Sarawak kan? Kelakar Sarawak tak nak? Sikit lah. Little. Sikit buat cara sikit, banyak buat cara banyak kan. Contohnya 150 mam, tak ada hal lah mam, saya bagi tembikai sebiji, belah 150. Nipis tembikai tu, gila betul, kedai kot tak hidung masin kan. Contoh sedekah yang terbaik. Imam Al-Qurtubi menjelaskan ayat itu dalam Al-Jami' li Ahkam Al-Quran. Katanya para ulama menjelaskan bahawa syurga telah tercipta dan telah ada sekarang berdasarkan firman Allah SWT yang disediakan untuk orang yang bertakwa, dan keyakinan itu telah ada keterangan secara jelas dalam hadis berceritakan tentang Isra, baik yang dapat dalam Sahihain iaitu Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim maupun kitab hadis lainnya. Maknanya syurga dah ada, dah ready dah sebenarnya. Nak masuk, siap-siap, berusahalah untuk mendapatkannya. Rasulullah SAW bersabda bermaksud, sesungguhnya syurga itu terdiri daripada 100 tingkat, jarak antara dua tingkatnya seperti jarak antara langit dan bumi. Allah menyediakannya untuk orang yang berjihad pada jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kadang-kadang mulut manusia menyatakan dia inginkan syurga, tetapi dirinya, perbuatan dilakukannya tidak mencerminkan apa yang diucapkan lidahnya. Ku nanti mau di pintu syurga. Confirm ke? Confident dia. Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu, dia kata. Dia sebut syurga tu kan, sebut syurga. Pada syurga di wajahmu, nampak syurga kat wajah orang. Masa tu mata syurga, hidung syurga, gigi jongang pun syurga. Punya dah suka syurga terus. Kaulah syurgaku, keringkanlah pipimu ratnaku. Syurga semua syurga ya. Tapi sebenarnya manusia tak ada yang tahu. Bila bercakap, jom marilah kita menuju syurga Allah. Mari kita syurga. Beli nombor ekor, kena pula tu. Bila dah kena tu, dia belanja tu syurga. Nak belanja siapa yang paling kurang hajar tu, dia belanja AJK Masjid. Malam ni saya open table, imam makan sampai sendawa makan. Tak tahu rupanya tu duit yang haram. Hati-hati kan. Dalam surah Ar-Rahman Allah SWT menyatakan keadaan syurga cukup jelas. Antaranya unsur firman-Nya bermaksud pada kedua-dua syurga itu terdapat dua mata air yang mengalir. Surah Ar-Rahman ayat yang ke-50. Allahu Akbar. Cantiknya kan, syurga Adnin mengalir sungai-sungai. Sungai itu bukan hanya boleh dimandi, tapi boleh diminum dengan air arak. Masa tu air arak tak ada pun cop yang tak halal, tak ada, semua boleh minum. Terkejut, mandi air arak pun tak ada masalah masa tu. Yang tak terbayang lebih sedap daripada arak yang dia katakan sedap atas dunia ni. Iya. Ada orang tanya saya, Ustaz, boleh tak kalau syurga nanti kita tak nak isteri kita? Boleh. Saya tak nak isteri saya, Ustaz, kat syurga besok. Saya nak perempuan lain. Sekati kau lah. Masa tu bini kau pun tak nak kat kau. Kan? Kan? Tak tahulah kan, orang perempuan sini, saya nak suami saya juga. Kan? Boleh, tak ada salah. Apa yang kita nak terbayang, insyaAllah ada. Tergagak nak makan coklat Langkawi tu, kau makan sampai pitap makan, semua ada. Lagi sedap daripada coklat Langkawi kan. Saya nak mi kolok, saya nak laksa Sarawak Pattaya.
dengan taya-taya kau dapat makanlah. Kau nak makan taya-taya, makan, tak ada masalah. Dan kemudian Allah juga berfirman, pada kedua syurga itu terdapat dua macam daripada tiap-tiap jenis buah-buahan yang biasa dan luar biasa. Surah Ar-Rahman ayat 52. Buah pun, buah tak pernah nampak ada. Musang king, musang kong semua ada. Kim Hong ada. Blackthorn, kucing tidur, kucing duduk, kucing durian dengan duri-duri kau boleh balun. Macam itulah gambaran buah yang luar biasa, ya? Dan firman Allah pada ayat seterusnya, mereka ahli syurga bersenang-senang di tempat masing-masing dalam syurga itu dengan berbaring di atas hamparan-hamparan yang lapisan-lapisan sebelah dalamnya daripada sutera tebal yang bersulam, dan buah-buahan kedua syurga itu dekat kepada mereka untuk dipetik sambil baring. Buah petik, bukan buah yang ni, petik datang dahan. Kau mengat bidadari, oh bidadari, saya tak nak sah, saya tak nak sah, jad tak nak. Contoh, memang kau takkan dapat tu, kau carilah yang elok. Yang faham-faham, yang dapat tangkap-tangkap lah. Saya saja mengelirukan ayat tu tadi kan. Dan kemudian dalam surah Rahman ayat 56 Allah jelaskan mengenai bidadari syurga. Dalam syurga-syurga itu dapat para bidadari yang pandangannya tertumpu kepada mereka semata-mata, yang tidak pernah disentuh sebelum mereka oleh manusia dan jin. Nampak tak? Bidadari tu, kita, isteri kita pun pandang kita sekejap je, dia sibuk buat benda lain. Apa? Kan shopping. Kan? Tapi ni bidadari ni, dia pandang kita je. Kan? Dan masa tu dia dah lah pandang kita cantik pula, tidak pernah disentuh lagi oleh mana-mana manusia dan jin. Kemudian tanyalah makcik-makcik ni, habis itu kami ni dah tua ni macam mana ustaz? Jangan risau, dalam syurga tak ada siapa yang tua, semua muda, cantik. Masa tu hidung nak panjang, tarik panjang hidung. Mal bulu mata nak kata boleh. Dah macam mata tarian singa tu, kata tu kan. Insya-Allah. Kan? Pakaian semua ada, hamparannya apa? Permaidani dia macam dia dengan sutera yang bersulam. Buah-buahnya dekat dipetik, bidadari. Allahu akbar. Apa nak cakap? Dan Rasulullah SAW juga menjelaskan mengenai syurga dalam sabda bermaksud, sesungguhnya roh orang mukmin itu adalah burung yang bergantung pada pohon syurga hingga Allah mengembalikan roh itu dalam badannya pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Ahmad. Begitulah kehebatan Allah yang menciptakan syurga dengan segala kenikmatan yang luar biasa ini untuk hambanya yang taat. Jadi kenalah taat perintah Allah, kena rajin datang masjid, rajin dengar kuliah-kuliah, janganlah tunggu ceramah malam ni saja kan, dengarlah juga ceramah malam-malam lain. Di sini setiap malam ada kuliah kecuali Sabtu malam Ahad kan, ke Sabtu malam Ahad pun ada? Sabtu malam Ahad ada kuliah tak? Tak ada kan? Tapi Ahad ada kan? Datang, kalau dengar ada kuliah datang aja. Ni nak azan dulu ke apa tak? Saya tanya saya pula balik tu. Kan saya azan sambil duduk. Sampai tambah azan lah, azan sebab orang luar nak dengar. Ya.
Mana tadi kita cerita ni? Jadi maknanya kalaulah kita lihat syurga ini digambarkan juga dalam Quran sebagai satu usaha untuk memotivasikan, bagi semangat. Tetapi dengan tahap dah bagi semangat, tapi masih lagi buat benda-benda yang tak baik, masih lagi mengejar kenikmatan dunia, maknanya kita masih belum memahami hakikat syurga yang sebenar-benarnya. Allah cerita dalam Quran tapi dia tak faham. Kalau orang yang faham, dia takkan mengaku dia hafal 15 juzuk lepas tu buka baju, buka tudung dia. Kan? Saya yalah si baik jauh lah, tidak lama tanpa banyak sekadar. Perlu ke nak cerita? Kau nak buka, kau buka lah, apa banyak-banyak masalah kau nak cerita-cerita pula, nak kaitkan dengan hafal 15 juzuk tu apa masalah? Itulah dia. Tu yang Allah Ta'ala sebut tu dalam surah Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hamba yang melampaui batas atas diri mereka sendiri. Melampau lagi. Kalau buka, kau buka lah pada rumah. Apa tujuan kau pakai tudung macam tu? Kau nak tunjuk kau nak buka pula, apa masalah? Kan? Sekati kau lah, orang tu macam itu, lelaki tu elok telanjang naik motor daripada rumah. Tak ada pula dekat tengah jalan boleh buka. Yang boleh rumah telanjang, kau nak telanjang sekati kau lah. Tapi ini menghina ni, kau cabar. Kenapa? Melampau lah tu. Dia cabar tu, cabar siapa? Dia cabar Allah. Ya. Kita tahu akhlak Nabi ni akhlak Quran, khulqul Quran. Kita tahu kalau akhlak Nabi akhlak Quran, siapa baca Quran jadi baik, yang kau jadi tak baik, kau nak cabar siapa? Yalah, atas dunia bolehlah mendabik dada sebut. Tu sebab Tuan Guru Datuk Farid Ravi sebut, dia sebut sesungguhnya balasan Allah tak jauh, dekat, tengoklah. Kan? Jadi semua manusia layak mendapat ganjaran syurga asalkan setiap perintah Allah dipatuhi dengan kesedaran bahawa kehidupan dunia adalah untuk bercucuk tanam bagi meraih hasilnya dengan ganjaran syurga. Nanti kita semua nak syurga, ikutlah apa yang Allah perintahkan, tinggalkanlah apa yang Allah larang. Contoh kita tengok ibadah haji penuh dengan perjuangan dan pengorbanan demi untuk mendapatkan keampunan dari Allah. Bukan senang. Tengok, saya ternampak pagi tadi ada sahabat sharekan video orang pergi umrah tahun 1960-an dulu, naik kapal tambang pergi umrah. Masa tu tambang tak termasuk penginapan tu, tambang 800. Ada yang bawa sayur, bawa ayam nak masak dalam kapal, sebab perjalanan makan masa 14 ke 16 hari perjalanan, berbulan-bulan baru balik. Kita sekarang 8-9 jam pun dah heboh, jauh je lah, lambatnya, aduh kan, naik flight lama kita heboh. Orang dulu naik kapal berminggu-minggu baru sampai, lepas tu berbulan-bulan. Itu sebab keluarga dia nangis betul, tak tahu dapat jumpa lagi ke tidak. Berapa ramai yang meninggal dekat sana kan, sedih, tak tahu dapat jumpa lagi ke tidak. Seorang nenek dan datuk tua rela berjalan kaki beberapa kilometer dalam keadaan dirinya bukanlah kuat sangat. Badannya sudah mula membongkok kerana tua renta dengan terik panas matahari yang cukup panas menyengat demi untuk melempar jamrah Aqabah di Mina pada 10 Zulhijjah yang sangat padat dengan lautan manusia dari pelbagai penjuru dunia. Kenapa sanggup buat? Syurga perlukan pengorbanan. Contohlah, kalau umrah dengan haji tu tak payah pergi Mekah, dekat Bintawa ni pun boleh buat. Kau dah buat umrah belum? Dah, pergi tadi, lepas subuh tadi buat. Ingatkan lepas makan kan nak buat sekali lagi tu.
Kau buat kat mana? Buat kat sini, buat kat gitar, buat kat sadong. Tengoklah mana yang sempat. Tak, dia tak macam tu. Dia perlukan pengorbanan, pergi jauh, keluar duit. Macam baru-baru ni kita sertai korban. Berapa ekor korban masjid ni? 4 ekor. Bukannya sembelih tu mungkin senang, duit yang disembelih tu bukan senang. Nak keluar duit satu bahagian dah 750. 700? Oh, 750. Ada di Kuala Lumpur 850. Lembu dia handsome sikit. Lembu dia ada rambut, sekarang rambut lembu kan besar lah, besar 850. Bukan senang. Kita nampak macam senang, tapi satu bahagian pun susah. Jangan lupa Nabi sebut, barang siapa yang mampu tapi tidak menyertai ibadah korban, janganlah dia bersama dengan kami di tempat semayang kami. Nabi sebut. Saya tak mampu Ustaz, buat macam mana? Astro full package, top up duit telefon tiap-tiap minggu nak tengok YouTube. Sport rim tukar, jap tukar. Barang kemas. Gelinya. Bukan subang dah, gelinya. Panjang sampai ke lutut. Cuba kita tengok balik. Kalau campur-campur tu, sudahnya mampu tak? Mampu. Tuhan akan tanya. Lepas tu nampak pula iklan Yayasan Budi Ihsan Malaysia mempelawak anda untuk minta ibadah korban. Murah aja. Ni scammer ni. Saya tak nak masuk scammer ni. Masalahnya yang kampung ni pun kau tak masuk. Sudahnya murah tak masuk, mahal tak masuk, langsung tak masuk. Janganlah kamu bersolat di tempat solat kami. Makna Nabi bagi penekanan solat jemaah. Nabi kata apa? Kalau ikutkan hati aku, kata Nabi. Cuma Nabi tak buat. Kalau ikutkan hati aku nak pergi bakar rumah orang yang tak semayang jemaah. Tapi Nabi tak buat. Kalau Nabi buat jadi sunnah. Kan dah imam nak lambik datang semayang, mana imam dia pergi bakar rumah orang jap. Lepas tu imam lambat sampai dah rumah dia lah kena bakar. Nak maksudnya nak bagi tahu, Nabi bagi penekanan kalau boleh semayang jemaah, datang semayang jemaah. Bila kita keluar pergi bersama musafir, marilah kita semayang sama-sama, semayang jemaah. Dia pulang semayanglah jemaah kan. Baru ni dah dapat korban, dapat semayang sunat Aidil Adha, bergaduh lagi tu. Ustaz, kalau terlebih takbir macam mana? Kan rakaat pertama 7 kali takbir, rakaat kedua 5 kali takbir. Yang pertama 7, kedua 5. Habis kalau dia tak cukup macam ni, teruslah rukuk. Itu sunat. Ada tu imam tu kadang-kadang nervous, masuk rakaat kedua tu baca Fatihah, lupa takbir 5 kali tu. Nak buat macam mana dah terlupa kan? Nama pun manusia. Solat pun salat sunat, bukannya buat hari-hari semayang sunat Aidil Adha kan? Tu sebab kena belajar. Ada yang tanya saya, kangaroo boleh tak buat korban? Allah. Kangaroo boleh nak buat korban? Sebab dia wajib atas manusia, tak wajib atas kangaroo. Manusia beragama Islam cukup kemampuan boleh. Kalau kangaroo tu mampu, dia masuklah korban. Kalau kangaroo tu Islam. Tapi soalan ni, kangaroo tu Ustaz boleh tak sembelih buat korban? Manchester United tu. Jom. Dah, satu lagi, kuda boleh tak dia tu?
Nak jawab soalan ni macam kuda. Kuda zaman Nabi dulu pernah sahabat makan daging kuda. Boleh makan. Yang tak boleh makan kuda tu. Bila kuda tu dah sembelih, kuda tu tak boleh makan. Kita boleh makan dia. Faham? Kena faham betul-betul. Tetapi kuda tidak boleh dijadikan sebagai binatang korban. Kenapa? Kerana dia bukan binatang ternakan. Dia bukan binatang al-an'am. Mungkin dia akan jadi binatang peliharaan sahaja. Binatang yang dibela untuk bawa bersia-sia raun kampung. Ketuk. Saya bawa pistol pergi kanan. Jadi koboi. Gila betul. Jadi syurga itu mahal harganya. Maka harus ada perjuangan dan pengorbanan untuk mendapatkan syurga Allah. Syurga adalah redha Allah yang menjadi harapan. Kadang-kadang kita selalu bersenang-senang melakukan maksiat lalu mengharapkan syurga yang paling tinggi. Minta-minta lah aku dapat masuk syurga, semayang pun tidak. Minta lah dapat masuk syurga, melawan suami je kerjanya. Minta dapat masuk syurga, nafkah pun tak bagi. Minta aku dapat masuk syurga, ya Allah, manjang tipu klaim je. Ya Allah, mudah-mudahan aku dapat masuk syurga, curi duit bini. Ya Allah, aku ingin syurga-Mu, ya Allah. Dia tuang macam-macam, dia letak julap lah apa dalam cair suami dia. Biar suami dia berak, tak payah keluar rumah. Betul. Menganiaya macam-macam lah kan. Jadi kita ni banyak dosa kan. Yang kedua, menurut Imam At-Tirmizi dia kata apa? Perumpamaan diberikan Rasulullah agar kita merancang berusaha sesungguh untuk mencapai destinasi syurga. Hendaklah merancang, bertindak keluar awal dan bergerak cergas bagi mencapai destinasi. Maksudnya apa? Keluar usaha. Jangan tunggu aku nak masuk syurga lah, aku nak masuk syurga lah, cakap je tapi tak ada usaha. Para sahabat terdahulu berjuang bermati-matian untuk capai redha Allah. Rasulullah SAW pernah menangis ketika melihat penampilan Mus'ab di Madinah yang meninggalkan kemewahan hidupnya semata-mata kerana memperjuangkan Islam. Perkara ini diceritakan oleh Sayyidina Ali menyebutkan, ketika kami sedang duduk di masjid lalu datang Mus'ab ibn Umair dengan pakaian yang bertampal. Apabila Rasulullah SAW melihat Mus'ab, baginda menangis kerana mengenangkan kehidupan mewah yang pernah dinikmati oleh Mus'ab. Hadis riwayat At-Tirmizi. Sanggup tinggalkan kekayaan kerana Allah. Ketika suasana sengit dalam perang Uhud, Mus'ab jugalah antara pejuang mempertahankan Rasulullah SAW. Baginda memegang baju Islam dengan tangan kanannya. Musuh datang lalu menebas tangan Mus'ab hingga putus. Putus ni, pakai tangan satu lagi. Putus ni, pakai mulut, pegang lagi. Alah, sampai dia kena tikam, mati. Ketika lalu di hadapan jenazah Mus'ab yang syahid di medan Uhud, Rasulullah SAW sangat sebab baginda terkenangkan perjuangan Mus'ab menjadikan dirinya semuanya untuk Islam. Maka tak dinafikan bahawa Allah berhak melimpahkan rahmatnya pada sesiapa jua pun, tetapi secara fitrahnya Rasulullah sendiri pun berusaha keras untuk mematabatkan Islam bagi mendapatkan redha Allah yang dijanjikan, kerana syurga Allah itu mahal harganya. Jadi apa-apa pun usaha. Jangan kita tunggu, kita tak buat, kita harapkan nak masuk syurga tapi semua benda perintah Allah kita tak buat. Mengaji pun tidak, dah lah tu buat baik pun tak nak. Bila imam umumkan insya-Allah tak lama lagi kita nak sambut awal Muharram, maka kita akan melancarkan satu gerak kerja program gotong royong perdana bagi membersihkan masjid ini. Jangan risau, yang datang adalah orang yang sama, orang yang komplain pun orang yang sama, orang yang rajin datang ambil gambar je pun sama. Jadi usahalah buat kebaikan banyak-banyak. Macam korban hari tu kan, kita tak mampu masuk 1 ekor, kita masuklah 1 bahagian. Tak mampu masuk 1 bahagian, kongsi ramai-ramai nak masuk 1 bahagian tu pun boleh. Cuma kongsilah binatang tunggangan kita tu, bayang dah lah 1 bahagian, kongsilah ramai-ramai. Tapi faham sebab tak mampu, tapi dia nak juga kelazatan dia tu, boleh. Bukan kelazatan rasa daging tu, kelazatan menyertai ibadah korban.
Sekali kita join, kita akan sedap nak join setiap tahun insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa-apa pun dalam hidup kita, macam saya katakan tadi, syurga ini adalah merupakan tempat yang sangat istimewa. Digambarkan ada sekelompok manusia dalam kitab Mukasyafatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali, sekelompok manusia masuk dalam syurga. Bila dia masuk dalam syurga, Allah Ta'ala perintahkan, wahai malaikat, tolong kau bukakan tabir ini supaya mereka dapat memandang wajahku. Allah Ta'ala beritahu. Malaikat jawab, bagaimana mungkin mereka boleh melihat wajahmu ya Allah, dengan tahap mereka di atas dunia derhaka kepadamu ya Allah. Maka Allah Ta'ala beritahu, kau bukakan tabir ini kerana sesungguhnya mereka di atas dunia dahulu, mereka pernah menangis kerana aku. Jadi jangan lupa buka kitab Mukasyafatul Qulub, bawah tajuk menangis kerana takut kepada Allah. Jadi bila buka aja tabir, semua tadi bila nampak Allah langsung sujud. Allah Ta'ala tegur, wahai hamba-hambaku, bangkitlah, sesungguhnya di sini bukan tempat beramal, di sini bukan tempat bersujud. Kan dah beritahu tadi. Tak ada siapa dalam syurga katanya. Zuhur dah masuk belum? Tak ada siapa tadi. Pada ketika itu Allah tanya, kenapa sini bukan tempat beramal, sini bukan tempat bersujud, apakah kamu tidak rela kepadaku? Allah Ta'ala tanya pada hamba-hamba yang masuk syurga tadi. Apa mereka jawab? Ya Allah, mana mungkin kami tidak rela kepadamu ya Allah, dengan tahap engkau telah memberikan kepada kami sesuatu yang tak pernah terlihat dari mata, tak pernah terdengar kat telinga, tak pernah terdetik di hati. Itulah hebatnya, hebatnya syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi jangan kita tak rebut. Digambarkan bagaimana ketika Nabi bawa umat Nabi yang nak masuk syurga, yang ikut Nabi masuk syurga tanpa hisab, tiba-tiba terdengar bunyi ngauman yang sangat kuat. Bunyi apa? Ngauman api neraka. Yang mana jaraknya berapa jauh? Yang bunyi ni jarak dah dekat ke? Belum. 500 tahun perjalanan, tapi dia punya bunyi nak pecah gegenang telinga. Makin lama makin rapat, makin lama makin rapat. Nabi sebut, demi umatku yang beramal ibadah, bersolat, berpuasa kepadamu ya Allah, pergilah kau wahai api neraka. Makin dekat api itu, makin dekat api itu, makin Nabi halau makin dekat. Akhirnya datanglah Jibril membawa segelas air. Wahai Muhammad, kau ambillah air ini dan kau siramkan, kau jiruskan kepada api itu. Nabi ambil, Nabi siramkan, Nabi jiruskan, reda api itu. Maka dia tanya, wahai Jibril, air apa yang kau berikan ke aku tadi? Itulah air mata umatmu yang menangis kerana Allah. Jadi cukup-cukuplah ya kita menangis kerana lelaki. Cukup-cukuplah. Kadang-kadang kita hanya mampu berharap yang melur itu untuk Firdaus, tapi nyatanya setakat ini Haris yang berjaya mencuri hatinya. Bisik-bisik gelora, Jad dan Arumi walaupun telah bersama, namun lukanya masih terasa. Saya tahu tajuknya, mudah-mudahan suami kita tidak menjadi suamiku seorang pendosa. Kerana saya bimbang akan timbulnya dendam seorang isteri. Macam itulah Jadi apa-apa pun berdoalah banyak-banyak, beramal ibadahlah banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah makbulkan, tunaikan hasrat kita masuk ke dalam syurga Allah. Bangun malam menangis, ingat dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah letakkan kita di tempat yang terbaik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu saja daripada saya pada malam ini. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaan mengundang saya pada malam ini. InsyaAllah selepas ini kita solat isyak. Macam saya dah jamak tak, jangan ada nak ambil gambar selagi belum solat isyak. Saya pernah ceramah dekat satu kampung, saya tak nak sebut kampung mana, di Semenanjung lah. Ustaz ambil gambar Ustaz, semayang dulu. Semayang berbila boleh? Dia kata macam tu.
Lepas dia ambil dengan saya, dia start motor dia balik. Wah, hancur betul. Ada orang macam tu. Allah. Jangan macam tu lah. Solat tu. Ya. Jadi insyaAllah. Jadi saya sebenarnya tak boleh cakap lama-lama. Bila nampak makanan dah terhidang tu, jadi nampak tu bawah neon, lampu neon tu nampak. Saya yakin itu untuk saya. Saya yakin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa-apa pun walaupun sikit, sama-sama kita sebar panjangkan. Sebab kata orang, cantik dipandang rumah penghulu, kayu terukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan. Jadi hidup kita ni biarlah mati dalam keadaan berusaha. Allahumma khtim ala nabi husnil khatimah wala takhtim ala nabi su'il khatimah. Bawa bakul berisi limau, sangat borek payah nak jinjing. Biar mati di baham harimau daripada mati digigit anjing. Kena baham harimau steady lah sikit kan? Ataupun bergolut dengan boyo kot, steady lah kan. Ini kena gigit anjing, mati bahala. Tapi bergelut dengan buaya tu janganlah saja kau terjun kat kandang buaya tu, jangan. Ni maksudnya kita berusaha untuk mengelakkan diri kita terbabit dengan perkara-perkara boleh menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Baiklah tuan-tuan sekalian, itu saja daripada saya.